Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Izzadin sangat berbesar hati untuk menyambut anda semua ke dalam forum kita pada hari ini yang bertajuk Cabaran Kepimpinan Wanita dalam Organisasi. Bersama saya, panel jemputan kita Nurul Amirah binti Muhammad Amir Hamzah, Amy Farhana binti Abdul Hamid dan Muhammad Fadil bin Abdul Wahab. Terima kasih sudi bersama kita pada hari ini. Baik, pelibatan wanita dalam kepimpinan organisasi merupakan fenomena lazim pada masa kini yang berpunca daripada ledakan globalisasi. Baik, bagi negara Malaysia sendiri, perubahan dari pandangan kerja dan pekerjaan telah merubah lanskap hubungan industri di Malaysia. Wanita hari ini mempunyai peranan yang besar dalam masyarakat dan negara. Mereka bukan sahaja mampu memimpin negara, tetapi mereka juga boleh melakukannya dengan cemerlang. Malah, negara pernah dipaparkan dengan kehebatan kepimpinan tokoh-tokoh wanita seperti bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang merupakan Timbalan Perdana Menteri wanita pertama Malaysia. Umum mengetahui tentang cabaran dan rintangan yang dihadapi oleh beliau sepanjang karya politiknya. Selain itu, negara juga bertuah dengan adanya tokoh seperti Tun Tengku Maimun, Ketua Hakim Negara yang begitu tegas dan berintegriti dalam memelihara institusi kehakiman negara. Jika kita lihat di negara jiran, Singapura contohnya telah mencipta sejarah apabila Halimah Yacob dilantik sebagai Presiden Singapura wanita yang pertama. Sebenarnya, jika kita nak senaraikan, terdapat ramai tokoh-tokoh wanita yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam kepimpinan. Tokoh-tokoh wanita ini membuktikan keupayaan mereka dalam kepimpinan, namun mengapa sebilangan besar masyarakat, khususnya negara ini, dilihat seperti belum bersedia untuk menerima lebih ramai kepimpinan wanita? Buktinya, Malaysia menunjukkan peringkat dunia yang kurang memuaskan dalam hal jumlah pemimpin wanita, khususnya di legislatif, dengan posisi ke-143 dari jumlah 187 buah negara. Tidak dinafikan, wanita perlu bekerja lebih keras untuk menuju ke peringkat yang lebih tertinggi. Jadi, pada hari ini, kita akan membincangkan permasalahan dan isu berkaitan dengan cabaran kepimpinan wanita dalam organisasi. Okey, Saudari Amira, mungkin saudari boleh berkongsi kepada kami semua di sini mengenai isu-isu yang dihadapi oleh wanita dalam cabaran kepimpinan dalam organisasi. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Moderator Izzat. Antara cabaran yang dihadapi oleh wanita dalam kepimpinan organisasi pada masa kini adalah ketidakseimbangan gender dalam pengurusan tertinggi organisasi. Isu ketidakseimbangan gender dalam kepimpinan organisasi terlihat melalui kurangnya representasi wanita dalam Jemaah Menteri Malaysia. Hingga 13 Disember 2023, hanya terdapat 5 wanita dalam Jemaah Menteri, menyumbang kira-kira 16% daripada keseluruhan. Kegagalan mencapai sasaran 30% kepimpinan wanita dalam organisasi khususnya dalam Jemaah Menteri menyulitkan usaha menyorongkan dasar-dasar dan kepentingan wanita. Suara wanita sering dianggap remeh dan wakil rakyat wanita di Dewan Rakyat sulit mendapat perhatian serius. Isu ketidakseimbangan gender tercermin dalam kadar gaji yang lebih rendah bagi wanita. Menurut laporan Indeks Jurang Gender Malaysia 2022, pekerja wanita menerima RM66.67 Malaysia bagi setiap RM100 Malaysia pekerja lelaki. Kadar penyataan tenaga buruh KPTB wanita juga lebih rendah iaitu 55.8% berbanding lelaki yang mencapai 81.9%. Pendapatan purata pekerja wanita setahun adalah RM42,080 Malaysia, manakala lelaki adalah RM63,117 Malaysia. Cabaran berikut ialah diskriminasi terhadap keupayaan wanita dalam kepimpinan. Kecenderungan gender bias generasi kedua menjadi penghalang bagi wanita untuk memimpin perubahan atau menduduki jawatan pemimpin. Kurangnya representasi dalam pemilihan umum. Pada pilihan raya umum ke-15, Parlimen Malaysia hanya memiliki 39 ahli wanita, tidak mencapai sasaran minimum 30%. Perubahan peratus wanita dalam kepimpinan perlu mendapat perhatian dan sokongan rakyat. Perspektif terhadap kepimpinan wanita. Walaupun wanita semakin menggalas peranan ketua keluarga, persepsi masyarakat terhadap kepimpinan wanita masih belum memuaskan. Wanita mungkin menghadapi rintangan dan pandangan negatif, terutama apabila mereka bersuara dengan tegas. Diskriminasi dalam penempatan jawatan, contohnya dalam pilihan raya negeri di Terengganu, menunjukkan kurangnya penempatan wanita dalam jawatan kunci seperti Esko Kebajikan, Pembangunan Wanita Keluarga dan Perpaduan Nasional. Wanita sering ditempatkan dalam jawatan sokongan, bukan sebagai pemimpin utama, menunjukkan adanya diskriminasi. Perspektif terhadap wanita yang bersuara tegas. Wanita yang bersuara tegas mungkin dianggap agresif dan nilai Melayu Islam sering menolak sifat agresif. Wanita mungkin mendapat rintangan apabila menyuarakan pendapat, terutama dalam konteks nilai-nilai Islam. Cabaran terakhir ialah wanita sering mengalami imposter syndrome. Imposter syndrome atau sindrom penipu adalah perasaan ragu-ragu terhadap diri sendiri di mana seseorang merasa kejayaannya hanyalah kebetulan, bukan hasil usaha sendiri. Imposter syndrome bukan penyakit yang dapat didiagnosis secara langsung, tetapi merupakan keadaan emosi yang menghasilkan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Perasaan ini tanpa disedari dapat membawa kepada tindakan yang berdampak negatif terhadap reputasi seseorang.
Kesannya terhadap kesejahteraan mental wanita, individu yang mengalami sindrom ini berisiko menghadapi masalah seperti kebimbangan dan kemurungan disebabkan konflik dalaman mengenai hak untuk menikmati kejayaan yang diperolehi. Banyak wanita mengalami sindrom ini, terutama dalam konteks kekurangan keyakinan diri dan menyuarakan pendapat. Misalnya menerusi analisis efektifkan diri kepimpinan wanita di Putrajaya pada tahun 2021, kajian menunjukkan bahawa wanita seringkali kurang yakin diri dalam menyuarakan pendapat mereka, khususnya dalam aspek yakin bahawa orang lain tidak akan menerima idea saya. Minda mereka sudah diterapkan bahawa idea mereka akan sentiasa ditolak, maka mereka lebih memilih untuk berdiam diri daripada bersuara. Sifat feminin seperti takut, malu dan ketakutan terhadap penolakan atau kritikan dapat menyebabkan wanita merasa kurang yakin dalam menyuarakan pendapat. Imposter syndrome menyebabkan wanita sering dipandang rendah dan tidak yakin untuk menyatakan pandangan atau idea kepada orang lain. Kongsian yang sangat menarik. Terima kasih saudara Amira. Memang tidak dinafikan isu-isu seperti ini seringkali dihadapi oleh kaum wanita dalam memanjat tangga untuk ke peringkat yang lebih tinggi dalam sesebuah organisasi. Ketidakseimbangan gender, diskriminasi terhadap pimpinan wanita dan imposter syndrome kalau difikirkan bukanlah sesuatu perkara yang baru yang dihadapi oleh kaum wanita. Berdasarkan tentang apa yang dikongsi oleh saudara Amira sebentar tadi, apakah faktor-faktor berkaitan komunikasi terhadap cabaran kepimpinan wanita dalam organisasi? Mungkin saudara Amy boleh berkongsi dengan kita, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Ada beberapa faktor berkaitan komunikasi merupakan cabaran utama bagi kepimpinan wanita dalam organisasi. Komunikasi yang baik adalah kunci kejayaan organisasi, tetapi amalan komunikasi wanita sering terjejas disebabkan berbagai faktor. Cabaran ini boleh menyebabkan ketidaklancaran dalam pencapaian objektif organisasi dan memberi kesan kepada organisasi itu sendiri. Hal yang pertamanya, budaya patriarka dalam organisasi. Budaya patriarka dalam organisasi menjadi salah satu cabaran utama dalam kepimpinan wanita, terutamanya dalam konteks komunikasi. Budaya patriarki memberikan keistimewaan kepada lelaki, menciptakan ketidakseimbangan kuasa dan pembahagian tugas. Dalam konteks komunikasi, hierarki cenderung bersifat tidak sederhana dan berpusat kepada penguasaan lelaki. Wanita menghadapi kesulitan untuk menyuarakan pendapat tanpa takut kepada stigma dalam budaya patriarki. Amalan ini telah mempengaruhi ketidakseimbangan gender di dalam organisasi, terutamanya dalam penilaian prestasi yang subjektif. Kaum wanita juga menghadapi cabaran dalam mencapai jawatan pengurusan tertinggi yang masih didominasi oleh kaum lelaki. Walaupun peratus perlibatan wanita dalam pengurusan tertinggi sektor awam mencapai sasaran 30%, namun kenyataan menunjukkan ketidakseimbangan yang masih berterusan. Dominasi lelaki dalam jawatan tertinggi bersamaan norma budaya patriarki terus menjadi cabaran komunikasi dan ketidakseimbangan gender di dalam organisasi. Perkara ini juga telah mewujudkan politik dalam organisasi menerusi penilaian standard yang subjektif. Dalam isu ini dapat dilihat apabila kaum wanita terpaksa berhadapan dengan penilaian yang tidak seimbang terhadap prestasi mereka. Ketidakadilan ini mewujudkan rasa tidak puas hati terhadap kerana kaum wanita yang mempunyai prestasi yang baik sukar untuk dinaikkan pangkat. Berikutnya, kurang pemahaman agama terhadap hak wanita dalam kepimpinan. Kurangnya pemahaman agama terhadap hak wanita dalam kepimpinan menjadi cabaran. Sebagai contoh di Terengganu, sebahagian besar rakyat negeri itu kurang menyukai kepimpinan wanita. Buktinya portfolio ESCO berkenaan hal ehwal wanita digalas oleh ADO lelaki sejak beberapa pekan yang lalu. Mereka beranggapan bahawa lelaki adalah imam dan wanita hanya berperanan sebagai sokongan kepada kaum lelaki sahaja. Padahal Islam sebenarnya mengiktirafkan kedudukan dan hak wanita seperti yang dicontohi dalam Al-Quran dan hadis. Ketidakfahaman terhadap hak wanita dalam kepimpinan, terutamanya dalam konteks agama, dapat menjadi cabaran dalam komunikasi antara pihak yang mempertahankan pandangan tradisional dengan mereka yang mencari kesetaraan gender. Selain itu, apabila berlakunya penentangan kepimpinan wanita akibat pemahaman agama yang tidak tepat, kumpulan kepimpinan lelaki sedia ada yang menghalang kepimpinan wanita ini selalunya mewujudkan jaring komunikasi yang berat sebelah. Dengan pembentukan ahli klik, iaitu kumpulan kelompok individu yang sudah berkenalan rapat yang memilih antara satu sama lain dalam organisasi dengan tujuan untuk memudahkan urusan, namun perkara ini sering menempatkan wanita dalam kelompok ahli terasing yang jarang berinteraksi ataupun ada kalanya tidak pernah berhubung dengan ahli-ahli kelompok klik. Hal ini menyebabkan suara mengenai kepentingan hal ehwal wanita tidak didengari. Pentingnya menyampaikan fakta bahawa Islam mendorong penyertaan wanita dalam kepimpinan dapat membantu mengatasi stereotip dan pemahaman yang tidak tepat. Komunikasi yang efektif berperanan penting dalam membina pemahaman yang lebih mendalam dan mengatasi cabaran untuk mencapai kesetaraan gender dalam kepimpinan. Faktor seterusnya, kekurangan wanita dalam organisasi tertinggi. Seperti yang dialami Datuk Seri Azzalalina Othman
saya mencerminkan cabaran komunikasi gender meskipun beliau memiliki pencapaian gemilang dalam mengatasi isu penting bagi negara. Kegagalan dalam pemilihan naib presiden UMNO menunjukkan ketidakseimbangan prestasi gender di peringkat tertinggi organisasi politik. Kalau kita dapat imbas kembali pada pemilihan UMNO yang lalu, perwakilan UMNO di seluruh negara masih belum tersedia untuk menerima wanita dalam organisasi tertinggi ataupun sering digelar top 5 UMNO. Pentingnya komunikasi gender dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap peranan wanita dalam kepimpinan menjadi kunci. Norma sosial dan budaya yang memandang rendah pemimpin wanita perlu diubah melalui strategi komunikasi yang cekap. Komunikasi politik tidak hanya tentang penyampaian mesej, tetapi juga bagaimana mesej tersebut diterima oleh pengundi dan ahli parti. Strategi komunikasi yang kuat dapat membantu mengubah prestasi terhadap peranan wanita dalam kepimpinan politik. Ketidakadilan wakil wanita dalam jawatan tertinggi dapat memberi kesan terhadap kepercayaan diri dalam wanita kepimpinan. Oleh itu, komunikasi harus digunakan untuk menyoroti kepentingan prestasi dan mendidik masyarakat mengenai kepelbagaian dan inklusif dalam kepimpinan. Terima kasih saudari, perkongsian yang sangat berharga. Baik, kita teruskan perbincangan ini, beralih pula kepada cadangan idea penyelesaian. Menurut saudara Fadil, bagaimana kita dapat mengatasi masalah ini? Silakan. Terima kasih saudara Ishak. Isu ketidakseimbangan gender dalam organisasi tertinggi kerap kali muncul disebabkan budaya patriarki yang masih dominan. Budaya ini mengekang partisipasi dan representasi wanita dalam kepemimpinan. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa cadangan penyelesaian diaturkan, yaitu penerapan pendidikan kesetaraan gender pada peringkat awal dengan mengubah sistem pendidikan dari peringkat awal untuk mempromosikan kesetaraan gender, menyusun kembali proses pemilihan jawatan dan peluang kepimpinan agar lebih adil dan tidak memihak gender tertentu. Ini mendorong pembentukan sikap kesetaraan gender sejak dini untuk menghindari pembentukan budaya patriarki di kemudian hari. Seterusnya, penekanan terhadap tanggung jawab sebenar lelaki. Menekankan tanggung jawab yang sama rata terhadap kaum lelaki dalam menguruskan keluarga. Mendorong pembagian tugas rumah secara adil, termasuk pemikiran tentang tugas-tugas seperti memasak, melipat baju, dan mengemas rumah. Menggunakan nilai-nilai agama dan budaya sebagai dasar untuk merubah persepsi dan ekspektasi terhadap tanggung jawab dalam keluarga. Penekanan ini bertujuan untuk menghilangkan stereotip gender dalam tanggung jawab keluarga dan membentuk persepsi yang lebih eksklusif terhadap peranan lelaki dan perempuan di dalamnya. Seterusnya, penyelesaian bagi isu diskriminasi terhadap kepemimpinan wanita akibat kurangnya pemahaman agama. Pemahaman yang kurang jelas terhadap hak kepimpinan wanita dalam agama Islam menjadi sumber diskriminasi terhadap keupayaan wanita dalam kepimpinan. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa penyelesaian diutarakan seperti dialog antara tokoh agama untuk menjelaskan hak kepimpinan wanita dengan melibatkan tokoh-tokoh yang ahli dalam menangani isu gender dalam konteks agama, mengadakan program dialog antara ulama agama dan tokoh masyarakat untuk membimbing umat dan masyarakat mengenai ajaran Islam tentang kesetaraan gender, memastikan tokoh-tokoh agama memberi panduan yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender dengan menekankan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung hak kepimpinan wanita. Seterusnya, merancangkan penglibatan wanita dalam pemikiran agama, mendorong penglibatan wanita dalam interpretasi dan pemikiran agama melalui ruang untuk pandangan dan pendapat wanita dalam forum-forum keagamaan, memastikan kehadiran wanita dalam proses pengambilan keputusan agama seperti yang dicontohkan dengan melantik wanita sebagai ketua pengarah jabatan kemajuan Islam JAKIM, memberi penekanan kepada keterlibatan wanita dalam pemikiran dan interpretasi agama untuk memastikan perspektif mereka dihargai dan diberdayakan melalui dialog dan penglibatan aktif wanita dalam pemikiran agama. Diharapkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak kepemimpinan wanita dalam Islam dapat dicapai dan stereotip seperti diskriminasi terhadap wanita dalam kepemimpinan dapat diminimalkan. Penyelesaian bagi isu imposter syndrome dalam kalangan wanita akibat kekurangan kepemimpinan wanita dalam organisasi tertinggi pula. Isu imposter syndrome yang dialami oleh wanita, terutamanya yang berhubungan dengan kurangnya kehadiran kepemimpinan wanita dalam organisasi tertinggi, memerlukan tindakan yang menyeluruh untuk memperbaiki keadaan. Berikut beberapa pendekatan penyelesaian, yaitu program mentor-mentee dan latihan pembangunan kepemimpinan. Pelaksanaan program mentor-mentee di mana setiap wanita berpengalaman menjadi mentor bagi mereka yang membangunkan kerjaya. Hubungan mentor-mentee memberi panduan, sokongan, emosi, dan peluang jaringan untuk mengatasi imposter syndrome. Menyediakan program latihan kepemimpinan khusus untuk wanita, memfokuskan pada pengembangan kemahiran kepemimpinan, komunikasi, dan penyelesaian masalah. Seterusnya, pengiktirafan prestasi terus. Membina sistem pengiktirafan prestasi yang adil dan terbuka. Mengiktiraf pencapaian wanita melalui pertemuan, anugerah media sosial, dan laman web organisasi. Memberi penekanan kepada pencapaian sebenar dan kompetisi, memisahkan dari stereotip gender atau prasangka. Pengiktirafan ini dapat meningkatkan keyakinan diri wanita dan memberi inspirasi kepada yang lain sambil menyoroti kejayaan mereka. Melalui kombinasi program mentor-mentee, latihan kepimpinan, dan pengiktirafan prestasi yang terus,
diharapkan dapat membantu mengurangkan imposter syndrome dalam kalangan wanita dan memberi sokongan yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan pencapaian mereka dalam kepimpinan organisasi. Terima kasih saudara atas kuesioner tadi. Saudara, maka jelas bahawa wanita memegang peranan penting sebagai pendukung penyerbu kemajuan dan pembangunan negara. Meskipun terdapat kemajuan dalam pelibatan wanita dalam kepimpinan, namun terdapat cabaran yang perlu diatasi untuk mencapai kesamarataan gender sepenuhnya. Isu-isu seperti ketidakseimbangan gender, diskriminasi dan imposter syndrome memerlukan perhatian serius dan usaha bersama. Perbincangan kita menunjukkan bahawa budaya patriarki, kurang pemahaman agama dan kekurangan pemimpin wanita di organisasi tertinggi adalah faktor utama cabaran kepimpinan wanita. Pendekatan seperti pendidikan, kesetaraan gender, penekanan tanggungjawab sebenar lelaki, dialog agama dan pelibatan wanita dalam pemikiran agama telah diutarakan sebagai langkah-langkah penyelesaian yang boleh kita terapkan. Sebelum mengakhiri forum ini, mari kita bersama-sama mengambil tanggungjawab untuk membina masyarakat yang lebih inklusif di mana kebolehan dan keupayaan wanita diiktiraf dan diberi peluang sejajar dengan rakan-rakan lelaki mereka. Dengan itu, kita dapat mencapai visi kesetaraan gender dan memastikan bahawa wanita terus memberi sumbangan yang berharga dalam pembangunan negara dan dunia pada umumnya. Terima kasih kepada semua yang telah menyertai forum ini. Dan mari kita terus perjuangkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam kepimpinan. Sekian, terima kasih.